Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua subscriber saya. Terima kasih kerana datang untuk menonton video saya yang terdahulu dan juga yang terkini. Okey, kita sekarang ni menyambut dalam bulan kemerdekaan. Jadi kita kena tahulah sedikit tentang sejarah pembentukan negara kita lah. So negara kita ni baru wujud dalam tempoh 60 tahun lah. Okey. Kalau anda kira daripada zaman mula penjajahan kuasa-kuasa besar dari luar ke dalam tanah air kita ni, bermula daripada 1511 lah. Iaitu pada penjajahan Portugis. So bila takrifan kemerdekaan ni, sebenarnya kita bebas daripada kongkongan penjajah dan sepatutnya kita bebas pemikiran kita daripada anasir-anasir luar. Kemudian sekarang ni bila lepas merdeka, kita dah ada sistem politik kita sendirilah, demokrasi berparlimen. Sejarah bangsa kita panjang, bukan terus membentuk sebuah negara. Jadi kalau ikutkan daripada fakta hasil kajian saya sendirilah, kita antara bangsa yang antara tertua dalam dunia lah. So kalau anda nak baca lanjut tentang sejarah bangsa kita ni, saya ada masukkan dalam ruangan deskripsi. So anda boleh baca kat situ lah. Tapi itulah, okey, bila sejarah telah pun dicipta dan kajian-kajian sejarah telah pun dibuat, banyak timbul pertikaian antara para pemikir sejarawan kita lah, daripada yang dulu hingga sekarang. Sebab sejarah ni walaupun dah tamatkan dalam sebuah kajian, akan ada kajian-kajian yang terbaru ataupun hasil-hasil kajian terbaru yang tak dimasukkan dalam kajian-kajian sebelum ni. Jadi pada saya, walaupun sejarah tu benda yang dah lepas, akan ada kajian-kajian terbaru yang akan membetulkan apa yang fakta-fakta yang tersilap tu akan dikemaskinikan kemudian. Tapi kebanyakannya benda ni yang kalau kita perhatikan, yang telah dimasukkan dalam kajian dalam mata pelajaran daripada peringkat sekolah hingga peringkat universiti, maknanya masih ada bahagian-bahagian yang puzzle-puzzle. Sebab sejarah ni melibatkan macam puzzle-puzzle yang ada setengah benda tu yang tak lengkap. Jadi para minat sejarah yang membaca sendiri macam saya lah, ada benda yang patut kita faham lah. Kenapa kejadian tu berlaku, kenapa perjanjian ni menyebabkan berlakunya persepadan negara, kenapa selepas penjajahan tu datang, kesan kepada ekonomi rakyat tempatan, macam mana sistem politik tu bermula ikut hierarki daripada sultan, pembesar dan rakyat. Benda tu banyak boleh kaji balik lah. Kalau nak cerita panjang sebenarnya, tapi yang saya boleh simpulkan, rakyat memang sentiasa duduk di bawah naungan sultan-sultan. Walaupun sultan-sultan tu terputus dia punya waris dia, macam contoh Kesultanan Melayu Melaka yang terakhir wujud di Johor pada zaman Sultan Mahmud II lah, yang mangkat di Julang tu. Berlaku keputusan waris, maknanya terputus waris, akan ada orang yang menggantikan. Jadi bila ada yang menggantikan, maknanya sistem tu diteruskan. Cuma mungkin corak pemerintahan dan cara dia punya menguruskan rakyat daripada pemimpin kepada rakyat tu dah berubah lah. Jadi maknanya benda tu tak putus. Kemudian kalau macam Sultan Melaka kita tengok kan, Sultan Melaka yang telah dikalahkan oleh Portugis, dia tak mengaku kalah sebenarnya. Dia berundur. Jadi di mana raja tu pergi, di situ rakyat berlindung lah.
Dia tak, maknanya tak putus sampai situ sajalah. Itu kelebihannya orang kita ni, bila ada sistem beraja ni, rakyat masih taat pada pemimpin. Dan disebabkan itu juga banyak penjajah yang sebelum merdekakan kita seperti British tu, dia sebelum berlaku campur tangan tu, maknanya pihak British tu dah nampak dah rakyat kita ni jenis taat kepada pemimpin. Cuma raja tu tak dihapuskanlah sistem politiknya. Kemudian mungkin dia ganti pada pemimpin yang lain, mungkin yang boleh bersependapat dengan penjajah British tu lah. Panjang ceritanya kalau nak cerita pasal sejarah ni. Tapi kena baca lah. Jadi mana-mana yang raja membaca tu, boleh tengok dekat saya punya deskripsi pada video sini. So kalau ada pasal soalan boleh tanya dalam komen lah. Sebab saya bukan rakam live, jadi anda tak boleh nak tanya live. Jadi tanya dekat dalam komen tu, yang mana saya boleh jawab lah. So sebelum tinggalkan komen tu, maksudnya kita jaga adab dan budi bahasa masing-masing lah. Janganlah nak tanya saya tu macam soalan macam provokasi. Tanya soalan baik, insyaAllah saya jawab lah. Jadi saya nak tanya anda semua, so apakah yang anda faham erti kemerdekaan? Dan apa yang kita mampu buat untuk kita punya negara ni? Sebab pengorbanan setiap bahagian tu masing-masing. Macam kita ambil contoh macam askar lah kan. Askar ni dia mempertahankan negara lah. Jadi kalau dari segi bahagian lain yang boleh bawa imej negara, macam atlet kan, atlet Olimpik ke apa, sukan. Kan baru-baru ni kita ada join sukan Olimpik. Itu bawa satu contoh nama negara lah, nama negara yang baik, untuk orang kata dapat imej yang baik pada negara kita lah. Jadi ada yang tanya kan, apa yang negara boleh sumbangkan kepada kita? Ataupun sebenarnya soalan yang baik ialah, apakah yang anda boleh menyumbangkan untuk negara? Cuba anda fikirkan. Sebab yalah, kalau kita ikutkan perjuangan bangsa kita ni untuk menuntut kemerdekaan, dia punya kronologi panjang. Datuk nenek moyang kita ni, sampailah ke peringkat kemerdekaan. Jadi pengorbanan mereka banyak. Jadi kalau pengorbanan kita apa pula? Kita mesti mengekalkan kemerdekaan kita ni, mengekalkan keharmonian. Jadi kena bertolak ansur. Banyak benda-benda yang positif boleh diterapkan untuk memakmurkan negara kita ni lah. Sebab negara kita muda. Kalau kita tengok kan, kalau saya kira lah, daripada 2021 ni kan, dengan tarikh mula kita merdeka, baru 64 tahun. Muda lagi, belum sampai 100 tahun. Jadi sesuatu yang boleh difikirkan lah. Ada juga yang bawa nama negara ni, dapat beasiswa daripada kerajaan, dapat belajar ke luar negara. Tapi ada setengahnya bila dah belajar luar negara, tak juga pulang ke Malaysia. Tu sensitif sikit isu lah, terpulang pada individu lah. Kalau kita dah, orang kata dah dapat bantuan ke apa, sepatutnya macam boleh pula menyumbang untuk negara lah. Macam orang kata, hujak emas negeri orang, hujan batu negeri sendiri, lebih baik dekat negeri sendiri. Itu saya punya pendapat lah. So tanya ni, topi ni ada macam pelik sikit kan. Kejap saya nak kongsi sikit pengorbanan saya pada negara lah.
Sebab sebelum ni saya tak pernah kongsi kepada secara umum. Jadi untuk subscriber saya ni, saya share, saya kongsikan mengenai pengalaman saya dalam rasanya kalau saya sebut ni anda semua tahu kan. Yang terminal bas baru tu kan, yang macam airport tu kan, dia ada apa, tempat dia landing, tempat dia berlepas. Sebab kalau ikutkan masa sepanjang saya membesar ni, saya pernah kira merasai suasana duduk di stesen bas lama lah, macam terminal di Pudu Raya. Masa tu kecil lagi, saya ingat masa sekolah rendah lah. Banyak kekurangan. Lepas tu bila lalu situ asap banyak kan. Nak naik bas berhenti, asap penuh macam tu kan. Tak tahan saya. Ni sebab saya jenis ada asma kan. Jadi bila benda tu timbul, macam yelah tak seronok lah. Masa tu pun negara kita baru membangun. Tapi alhamdulillah saya selepas dapat kerja sebuah syarikat JSC ni, kebetulan pula masa tu memang nak dibina sebuah terminal bas yang baru. So anda boleh check dekat ruangan deskripsi kalau saya jumpa dia punya video dia di YouTube. Projek besar 570 juta. Jadi saya declare, saya isytiharkan dekat umum, kat anda semua. Saya salah seorang dia punya jurutera untuk bahagian kerja-kerja electrical dengan mechanical di terminal bas baru tu lah. Jadi pengorbanan saya di situ sepanjang saya berkhidmat daripada 2008 sehingga 2010, dan masa 2010 tu projek tu dah hampir siap dan telah dirasmikan oleh kita punya Perdana Menteri yang ke-6 lah, Datuk Seri Najib Razak. Tapi anda percaya tak, lepas projek tu dah siap, saya tak pernah jejakkan kaki saya dekat terminal bas. Mesti pelik kan. Banyak kenangan lah, pahit, manis, yang okey, yang bagus, yang tak bagus, yang sedih pun ada, yang gembira pun ada. Seram tu tak ada lah. Seram tak ada. Pernah jugalah saya bekerja waktu malam, tapi tak ada jumpa pengalaman-pengalaman yang pelik dan seram lah waktu tu. Jadi itu sedikit saya ceritakan pengalaman saya untuk berkhidmat untuk negara. Jadi saya sepanjang hari lepas saya dah habis kerja projek sana, dan saya dah tak terlibat apa-apa kepentingan dalam syarikat. Maknanya perkhidmatan saya dah tamat dengan syarikat lah. Sebab saya kerja kontrak dengan syarikat untuk 2 tahun. Jadi hari-hari saya berdoa supaya projek yang saya pernah jaga tu tak menghadapi masalah. Sebab ada setengah projek besar-besar ni takut bumbu runtuh apa kan. Itu yang paling takut lah. Tapi alhamdulillah sepanjang saya jaga tu, dengan bahan-bahan yang digunakan untuk sepanjang projek tu memang berkualiti tinggi. Setakat ni saya cuba juga, risik-risik semua daripada media ke, surat khabar ke, internet ke, berlaku tak ada apa-apa defect, maknanya kerosakan. Sebab saya kalau bahagian mechanical ni banyak benda jaga. Pasal eskalator, lift, lepas tu kalau macam electrical, lighting dia. Tapi part yang paling besar yang saya jaga tu lah yang exhaust fan. Saya cakap yang mula ada terminal bas lama tu kan, bas banyak. Bila asap tu naik, kan dia ada timbul carbon monoxide punya ni kan. Jadi asap tu tak baik. Yang bagusnya terminal bas baru ni, bila ada asap tu naik untuk kerja-kerja mechanical tu, dia boleh sedut asap-asap tu keluar terus ke atas bangunan lah, keluar persekitaran. Jadi asap-asap tu tak ada berkeliaran dalam tu, tak adalah makna kena asma semua, tak adalah. Lepas tu bila bas tu landing kan, bas landing, bawah tu dia ada oil interceptor tank, oil interceptor. Jadi minyak-minyak yang tumpah bawah bas tu dia akan terkumpul dalam dia punya interceptor tu, terus ke dia punya tank lah. Mana minyak-minyak yang kotor tumbah daripada bas tu terus ke dia punya kawasan ni. Lepas tu jaga bahagian air conditioning. Bangunan besar-besar mesti ada aircon kan.
Bila aircon tu orang pun selesa kan. Aircon, lepas tu apa lagi? Plumbing, mana piping semua. Biasanya macam piping tu kena, bila dia orang buat installation, pemasangan, saya kena standby awal sebelum kena simen. Biasanya bila dah kena simen, tak nampak dah dia punya pasang dia macam mana. Jadi bila buat inspection, bila dah pasang elok, baru kerja-kerja apa, engineer awam lah, nak tutup simen semua kan. So far setakat ni tak dengar cerita yang pelik-pelik lah. Bangunan tu ada rosak ke apa, tak ada. Itu saya bersyukur sangat lah. Sebab kalau nak cerita pun boleh tahan sedih lah pengorbanan saya kepada negara dan untuk rakyat Malaysia. Yang bahagian peringkat tertinggi tu dia orang menguruskan projek, meluluskan bajet untuk membuat projek tu kan, macam 570 juta di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia. Dan yang menyediakan perkhidmatan untuk membina terminal bas tu lah kontraktor orang kita sendiri. Jadi kepakaran-kepakaran yang dibuat tu sebenarnya kita menggunakan kepakaran teknologi tempatan. Teknologi tu luar, tapi kepakaran-kepakaran yang membina terminal tu semua orang tempatan. Jadi tapi dia punya kualiti dia, kalau anda tengok dekat terminal bas tu, sama macam kualiti di airport, di lapangan terbang. Memang takjub lah. Tapi itulah. Saya ni kalau saya buat sesuatu yang memuaskan hati semua orang, saya kalau boleh saya tak nak ada kat situ. Tak tahu kenapa. Saya penyepat lah. Jadi orang puas hati, saya gembira. Nanti saya cuba carilah video yang daripada negara luar, daripada Filipina, tak silap saya komen tentang terminal bas tu. Kalau saya jumpa dalam YouTube, sebab dah lama dah video tu, tahun 2010 kan. Tak tahulah ada lagi ke tak dalam YouTube. Bila saya tengok tu, ada orang puji juga projek kita ni. Sebab bila cerita pasal projek ni, benda yang tak sedap dengar macam isu-isu rasuah lah, apalah. Tak seronok lah nak cerita. Jadi macam nanti timbul isu lain pula. Tapi itulah, so far saya jaga, alhamdulillah semuanya teratur. Dan kalau anda tengok dekat terminal bas tu, mungkin anda boleh nampak bayang muka saya kat situ lah. Sebab saya jaga bahagian mechanical dengan electrical. M&E ni dia tak ada stand alone mechanical. Dia ada setengah part tu dia kena ambil tahu untuk bahagian electrical, dan orang yang juruterm electrical pun ada setengah ni kena perlukan juga tahu ilmu bahagian mechanical. Tapi untuk bahagian kejuruteraan awam tu saya tak berapa sangat lah, sebab jarang dapat yang tugas untuk jaga bahagian civil and structure ni. Itulah sedikit pengalaman saya. Jadi saya alhamdulillah bersyukur saya dah pernah bekerja di situ, berkhidmat untuk negara, untuk rakyat, dan rakyat Malaysia pun kagum dengan apa yang ada di situ. Jadi pada anda semua, itu adalah salah satu pengorbanan saya yang saya buat untuk negara saya. Jadi sebelum saya terlupa, bulan kemerdekaan ni, jadi jangan lupa kita sama-sama kibarkan jalur gemilang. Kibarkan jalur gemilang. Walaupun PKP apa, boleh je kan nak letak wallpaper gambar bendera ke apa ke. Inilah kita punya kebanggaan, kita punya negara yang tercinta, iaitu Malaysia ku. Sebelum saya terlupa, kita sama-sama sedekahkan surah Al-Fatihah kepada insan yang pernah menjadi bintang seni negara, iaitu Arwah Yarhamah Siti Sarah binti Raisuddin, yang telah pergi meninggalkan kita semua, meninggal dunia pada 9 Ogos yang lepas. Jadi sementara tu kita sama-sama doakan untuk Allah Yarhamah Siti Sarah Raisuddin supaya dia diletakkan, ditempatkan bersama orang-orang yang beriman dan beramal solehah. Ya.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, saya rasa cukup setakat itu dahulu. Jangan lupa untuk tekan like, okey, like, subscribe dan share video ni sekiranya bermanfaat kepada insan-insan lain. Dan jangan terkejut saya letak ada nama tu, nama lagu yang saya minat lah. Okey, sikit lagu tu saya membesar masa tahun 98, tingkatan 4. Sebelum SPM lagi. Jadi salah satu lirik lagu tu menarik perhatian saya, yang dekat dengan hati saya dan membawa nilai-nilai yang positif dalam diri saya lah. Kita kena dengar benda-benda yang positif supaya datangkan motivasi tinggi untuk kita buat sesuatu yang positif dan beri manfaat pada orang lain. Biar hidup kita sementara, sekejap, tapi kesan yang kita tinggalkan pada orang tu biar dapat manfaat pada insan yang lain, yang maknanya tak sia-sia lah pengorbanan kita tu. Kalau manusia tak balas pun, biar Allah je lah balas, bagi ganjaran kepada kita. Jadi jangan terkejut pula. Video ni, tajuk ni macam tajuk lagu, tapi tak ada lagu ke situ. Kalau anda minat nak dengar lagu tu, saya letak dalam link deskripsi lah. Okey, cukup setakat itu saja dahulu. InsyaAllah ada peluang masa yang lain, nanti kita akan bersiaran lagi. Saya akan bersiaran lagi lah. Sebab saya punya video ni selingan saja sebenarnya. Bukan satu video yang tetap dan panjang lah. Saya pun tak nak ambil banyak, dalam 20 minit cukup lah. Okey, sekian saja dulu video untuk kali ni. Jumpa anda pada video yang akan datang, InsyaAllah. Bye.